Hai, pada hari ini kita akan belajar tentang bab 2 fizik tingkatan 4 iaitu daya dan gerakan. Jom kita sama-sama belajar. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Mr. Faris dalam channel Faris Academy Malaysia. Pada hari ini, kita akan belajar tentang bab 2 fizik tingkatan 4 iaitu daya dan gerakan. Okey, pertama sekali, pada anda yang baru dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini dengan rakan-rakan anda. Dan jika anda ada sebarang persoalan, jangan lupa untuk tanya dalam ruangan komen di bawah. Okey? Untuk hari ini, kita akan belajar tentang bab 2 dan khususnya dalam bab ini ialah kita akan belajar tentang kinematics. Dalam kinematics kita akan belajar tentang gerakan linear dan graf bagi gerakan linear tersebut. Okey? Jom kita tengok apa yang kita akan belajar pada kali ini. Okey, dalam kinematics kita ada gerakan linear. Okey, pertama sekali kita nak faham apa itu gerakan linear. Okey, gerakan linear ialah gerakan pada garis lurus. Linear line iaitu garisan lurus. Maknanya dia bergerak straight. Kalau macam ni, ini bukan gerakan linear. Sebab dia bukan bergerak dalam garisan lurus, tapi dia mempunyai arah membulat. Seperti tu. Okey. Apa-apa dalam ni semua gerakan linear. Okey. Tu pertama sekali kita kena faham apa tajuk besar dia. Okey, maknanya kita akan belajar tentang semua benda, semua konsep dalam ni tentang gerakan straight. Okey, dalam gerakan linear dia ada dua jenis, iaitu pertama sekali skala, kuantiti skala dan vektor, kuantiti vektor. Apa membezakan dua ni ialah skala dia hanya mempunyai magnitude. Tetapi vektor dia mempunyai magnitude juga plus arah. Jadi vektor kita boleh katakan dia adalah skala yang mempunyai arah. Sebab skala hanya mempunyai magnitude, tapi vektor dia ada magnitude dan arah. Okey. Di bawah skala kita akan belajar tentang jarak ataupun distance. Jarak ialah jumlah panjang lintasan. Maknanya kalau dia bergerak daripada titik sini, dari satu titik sini ke titik ini, ini adalah jarak. Maknanya ni adalah magnitude panjang dia. Ni adalah jarak. Okey. Tapi di bawah vektor kita akan ada sesaran. Sesaran ialah jarak yang mempunyai arah dan paling pendek. Okey? So, kejap lagi kita akan tengok satu contoh untuk membezakan jarak dan sesaran. Okey, seperti yang saya telah maklumkan tadi, jarak ialah jumlah panjang lintasan dan sesaran ialah jarak yang paling pendek dan mempunyai arah. Okey, jom kita tengok contoh ni. Contoh point A ke point B. Kita tengok sini. Jika jarak ni adalah perjalanan dia, jalan dia nak pergi daripada point A ke point B, ni ada jarak. Okey, jarak ni katakanlah 10 meter. Ni jalan ni. Jalan yang berliku-liku ni adalah 10 meter. Jadi, betul tak kalau kita cakap berdasarkan apa definisi jarak ialah jumlah panjang lintasan. Maknanya ni lah jumlah panjang ni, jalan ni. Dan dia ialah skala. Skala tak ada arah. Dan kita tengok sini, mana ada arah? Tak ada arah yang satu, tak ada arah yang direct. Okey. Kalau sesaran kita tengok definisi ialah jarak yang terpendek. Jadi maknanya sesaran ataupun displacement ialah ke sini. Ni adalah sesaran. Dia terpendek dan ni paling pendek. Nak daripada A ke B dan dia mempunyai arah. Nampak ni ada arah. Itu bezakan. Kita perlu memperkemaskan dulu apa membezakan jarak dan sesaran.
supaya bila kita pergi ke next stage, iaitu laju dan hal laju, tidak menjadi masalah. Sebab laju akan depends on jarak dan hal laju akan depends on sasaran. Okey, jom kita tengok apa beza laju dan hal laju. Okey, seterusnya kita akan tengok tentang rumus gerakan. Pertama sekali kita tengok rumus. Rumus maknanya rumus formula lah. Okey, kan tu kan 4 formula. Ni lah 4 rumus gerakan. Okey, kita tengok gerakan. Gerakan, bila bercakap tentang gerakan, maknanya kita perlukan formula ni untuk menunjukkan sesuatu pergerakan. Okey, faham? Okey, next kita kena tahu apa benda kita nak kena ada untuk mendapatkan rumus gerakan, untuk kita guna rumus gerakan ni. Okey, pertama sekali kita perlu tahu hal laju dia. Hal laju awal, initial velocity, dan hal laju akhir, final velocity. Ini awal dan ini akhir. U awal, V akhir. Okey, seterusnya kita kena tahu sasaran ataupun displacement. Apa dia displacement? Berapa jauh jarak yang paling pendek dan ada arah yang dia bagi untuk sesuatu situasi, untuk kita selesaikan masalah dia. Okey, seterusnya kita kena ada pecutan. Apa itu pecutan? Hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi dengan masa yang digunakan. Kita akan dapat pecutan. Okey, seterusnya kita kena tahu masa yang digunakan untuk pergerakan tersebut. Daripada 5 kuantiti yang sudah saya senaraikan tu, kita dapat menghasilkan 4 formula yang kita boleh gunakan untuk selesaikan masalah dalam sesuatu situasi. Okey, kita tengok formula yang pertama. V equals to U plus AT. Okey, dalam formula ni kita perhatikan V ada, U ada, A ada, T ada, tapi S tak ada. Okey, jika situasi yang diberi, dia tak bagi berapa sasaran dia, tapi kita dapat cari ataupun diberi velocity awal, hal laju awal, hal laju akhir, pecutan dan masa. Kita boleh cari salah satu daripada 4 ni. Nampak? Okey, sini kita tahu S tak ada. Okey, kita tengok formula yang kedua. S equals to half U kurungan U plus V tutup kurungan T. Okey, daripada sini kita dapat perhatikan A tak ada. Maknanya kita tak perlukan A. Yang tadi kita tak perlukan S dalam formula tu. Maknanya kita dapat cari kuantiti antara 4 kuantiti yang ada dalam formula tu. Jika dia bagi 3 sahaja. Dia bagi 3. Katakanlah dia bagi S dia bagi, U dia bagi, V dia bagi. Maknanya kita dapat cari T, masa ataupun tempoh sesuatu pergerakan dalam sesuatu situasi yang diberi. Okey, macam yang formula tadi, kan dia bagi V, U, A dan T. S kita tak perlu. S tak payah. S tak ada pun tak apa. Tapi kalau diberi V dia bagi, U dia bagi, A, T dia bagi, kita boleh cari A. Begitu juga dengan benda lain. Setiap formula ni dia akan bagi, kalau yang ni dia bagi 4 kuantiti. Kita boleh gunakan, kita hanya perlukan 3 saja untuk dapatkan yang keempat. Macam yang ni dia bagi, kita perlukan 3 juga untuk dapatkan satu kuantiti yang tak diberi, yang ada dalam formula ni. Kita tengok yang seterusnya, yang ketiga, iaitu S equals to U T plus half A T. Okay, kita tengok sini, apa yang tak ada? Okay, S ada, U ada, V tak ada. V tak ada pun kita boleh solve. Okay, apa lagi? A ada, T ada. Apa yang tak ada? Itu saja.
Okey, untuk formula yang ketiga ni, kita tengok V, kita tak perlukan V sebab kita ada S 1, kita ada U 2, kita ada T 2, kita ada A 4. Maknanya kalau dia diberi S dia bagi, U dia bagi, T dia bagi, kita boleh cari A. Kalau A dia bagi, T dia bagi, S dia bagi, U kita dapat cari tanpa ada V. Kita tak perlu V dalam formula ni. Formula seterusnya yang terakhir ialah V square equals to U square plus 2AS. Okey, dalam formula ni kita check balik 5 perkara, 5 kuantiti yang diperlukan untuk solve linear problem ialah V dia bagi, U dia bagi, A dia bagi, S dia bagi. Maknanya T tak ada. T tak diperlukan. Okey, maknanya T tak ada pun tak apa. Tapi dalam formula ni, jika dia diberi U dia bagi, A dia bagi, S dia bagi, U kita boleh cari. Kalau V dia tak bagi, V kita kena cari, U ada, A ada, S ada, kita boleh cari tanpa ada T. Okey, jangan risau, kejap lagi kita akan tengok contoh soalan, okey, untuk menggunakan formula-formula ini. Okey, jom kita tengok contoh untuk rumus gerakan. Okey, contohnya seperti yang saya tulis kat sini. Katakanlah suatu kereta bergerak daripada dekat point A, halaju awal dia ialah 5 meter per second dan halaju akhir dia ialah 10 dekat point B. Dan masa yang diberi, yang digunakan daripada point A ke point B ialah 2 second. Contoh. Okey. Kita kena tahu. Kita kena identify apa yang ada kat sini. Okey, kan ada 5 perkara, iaitu U, V, S, T dan A. Okey. Katakanlah soalan ni dia tanya, dia nak apakah A? A dia apa? Contoh. A dia apa? Okey, kita tengok. First kali, cara jawab dia ialah kita listkan 5 perkara ni dulu. U ada 5 meter per second. V ada 10 5 per second. Okey. S tak diberi. T ada 2 second. Okey, dia nak A. Kita pun dekat A, kita buat macam ni. Okey, S buat macam ni. Kita tak perlukan S. Sebab apa? Sebab ada formula yang tak perlukan S. Formula apa yang tak perlukan S? Ni. Nampak? Kan kita dah pangkah awal-awal ni. S ni, kita tak nak. S tak ada pun kita boleh buat tau. Okey, kita pun ambil formula tu. V equals to U plus AT. Okey, V apa? 10. U apa? 5. Kita gantikan je. A kita cari. T adalah 2. Okey, kita pun solve. Pindah sana jadi 5. 10 tolak 5. Lepas tu 2A sama dengan 2A. Okey, 2A sama dengan 5. Jadi A ialah 5 per 2 meter per second ataupun 5S negatif 2, power of negatif 2. Okey, ni adalah jawapan dia untuk A. Okey, katakanlah ada sambungan untuk soalan ni. Dia tanya, apa S dia? Apa S dia? So, kita tengok. Kita pun masukkan lek ni, kita dah dapatkan A, iaitu 5 per 2. Okey, dia nak S. Okey, formula ni terus tak boleh pakai sebab S tak ada pun dalam tu. Tapi kita boleh pilih salah satu ni. Kita boleh pilih mana-mana pun. Sebab apa? Sebab kita ada 4 kuantiti lain. Kita ada U, kita ada V, kita ada T, kita ada A. Dia nak S. So, pilihlah mana-mana pun. Okey, katakan kita guna formula yang pertama. S equals to half U plus V T. Okey, S sama dengan half
U dia 5, V dia 10, 5 tambah 10, T dia 2. Okay, tersolve. So half sama, mati terus. 5 tambah 10 jadi 15 meter. Apa? S. Awak nak guna formula ni? Guna. Boleh. Awak akan dapat ni juga. Awak nak guna formula ni? Boleh. Tapi awak kena pindah. So, untuk guna formula ni, dia akan jadi V square minus U square. V square minus U square, kita pindah ni. Lepas tu, kita pindah 2 ni ke sana. Bila pindah ke sana, ia akan jadi 2A sama dengan S. Jadi panjang lah. So, kerja awak jadi macam rumit. Yang ni pun rumit. So, awak ambil lah yang paling simple. Sebab kita ada pilihan. Yang penting, jawapan betul. Okey, jelas. Okey, seterusnya, dalam bab ini, kita akan belajar tentang graf gerakan. Okey, graf gerakan ni, kita akan fokus kepada graf sesaran dan masa. Seterusnya, graf hal laju dan masa. Okey, untuk graf sesaran dan masa, sebagai contoh seperti yang saya telah lukis kat sini, katakanlah kita tengok sini, dalam masa 10 second dia bergerak 100 meter. Lepas tu dalam masa 10 second dia stay pada tempat yang sama 100 meter. Dan dalam masa 10 second juga, iaitu daripada 20 second ke 30 second, dia bergerak 100, tapi daripada 100 ke kosong balik. Okey. Pertama sekali saya ingin ingatkan balik ialah sesaran dan hal laju ialah vektor. Bila vektor dia ada arah plus magnitude. Okey, ni adalah magnitude. 100 adalah magnitude. Dan dia ada arah. Okey. Ingat, saya cakap tadi ialah kita kena selalu set dalam kepala. Kalau soalan macam ni, fizik terutamanya, kalau dia ke arah kanan, dia akan positif. Dia bergerak ke arah kiri, dia adalah negatif. Okey, kita tengok ni. Maknanya dia bergerak. Kalau kita lukis dia ni, okey, katakanlah ni point A, ni point B, sini pun B, sini akan jadi A balik. Sebab apa? Sebab ni A dan ni B. Maknanya dia bergerak 100 meter. Katakanlah A ke B ialah 100 meter. Dia bergerak ke arah kanan dalam masa 10 second. Lepas tu dia akan stay kat sini, kat point B, selama 10 second. Kita tengok graf. Lepas tu dia patah balik daripada point A, daripada point B ke point A dalam masa 10 second. Maknanya dia balik asal kepada point A. Sebab tu, bila kita lukis, bila kita tengok graf ni, kita kena visualize. Maknanya kita kena bayangkan apa sebenarnya yang berlaku dalam graf ini. Inilah yang berlaku. Okey, kita dah visualize. Ni point A, B dan A balik. Maknanya dia patah ke belakang. Dan ini dapat dibuktikan dengan graf hal laju masa. Okey. Untuk graf hal laju dan masa, jika kita extrapolate atau kita panjangkan ni dan ni, maknanya kita letak balik ni kosong, 10, saat yang ke-10, saat yang ke-20, saat ke-30. Okey, untuk fasa pertama, iaitu dia bergerak daripada point A ke point B, macam mana kita nak kira velocity? Kita ingat balik, velocity apa? Velocity hal laju. Hal laju ialah kadar perubahan sesaran. Kadar perubahan sesaran. Maknanya, kita tulis balik V equals to S over T. Okey, kat sini apa dia? S dia adalah 100. Sesaran dia, total displacement dia, daripada 0 ke 100. Daripada point A ke point B ialah 100. So, 100 bahagi masa dia apa? Ni masa ialah 10. Maknanya 10 meter per second untuk saat ke 0
hingga saat ke-10. Jadi kita akan lukis macam ni. Kita assume dia constant velocity, start hingga daripada point A ke point B, constant. Okey. Dan apabila dekat point B, kita dah cakap tadi bahawa dekat point A dia berhenti. Dia stop selama 10 second. Dia stop kat sini. Dia tak bergerak. Sesaran dia sama 100 iaitu point B. Tak bergerak pun, constant. Bila constant, sesaran dia halaju dia adalah kosong. Apa-apa yang tak bergerak semestinya speed ataupun halaju dia kosong sebab dia tak bergerak. Dia stay kat situ. Betul tak? Macam saya berdiri kat sini. Saya berdiri kat sini. Saya tak ada halaju. Nah, sama juga dengan situation ni. Jadi bila kosong, dia akan duduk kat sini. Macam tu. Dapat? Okey, seterusnya dia patah balik. Ingat, dia adalah vektor. Maknanya ke arah kanan dia adalah positif, ke arah kiri dia adalah negatif. Bila negatif, kita tengok, okey, velocity ialah, hal laju ialah kadar perubahan sesaran. Maknanya sesaran dia, kita tengok gradient dia sebab dia adalah sama dengan gradient. Ni gradient. Okey. Kenapa dia negatif? Kita tengok. Kita guna formula gradient iaitu y2 minus y1 over x2 minus x1. Okey, kita guna formula ni. Kita guna formula tu. Okey. y2 dia adalah kosong. Tolak y1 dia adalah 100. Okey. x2 30. x1 dia ialah 20. Jadi kita akan dapat negatif 100 over 10. Mati-mati. So kita akan dapat negatif 10 meter per second. Okey, negatif 10 per second. Kita nak lukis kat mana? Ni positif, ni negatif. So negatif ada kat bawah. So kita extrapolate lagi. So dia akan duduk kat sini. Dan ni ialah negatif 10. Nampak? Jelas? Kalau tak jelas, boleh tanya dalam ruangan komen. Okey. Okey, seterusnya kita akan tengok kalau situasi dibagi graf sesaran dengan masa berbentuk curve. Curve macam ni. Bila curve macam ni, macam ni kita nak lukis dia punya velocity against time ataupun hal laju, graf hal laju dan masa. Okey, pertama sekali, seperti yang saya dah sebut tadi, hal laju atau velocity adalah gradient untuk graf sesaran dan masa. Okey, katakanlah kat sini, ni gradient sini. Gradient setiap point, dia ada gradient dia. Jika awak tengok benda kat gradient ni, kita tengok kecerungan dia makin tinggi. Maknanya gradient dia, M dia makin meningkat. Betul tak? Dia akan meningkat slow. Sebab asal dia macam ni. Ni kalau gradient kosong, so dia makin naik. Daripada macam ni, dia akan naik. Betul tak? Daripada macam ni, dia naik sikit. Betul terus dia macam ni. Betul tak? Jadi cara nak lukis dia, kita boleh agak, kita tak perlu, jika dia bagi value, kita boleh cari secara tepat graf dia. Tapi kalau dia bagi macam ni, kita dapat lakarkan ataupun sketch macam mana bentuk dia. Okey, macam saya cakap tadi, gradient dia meningkat secara slow setiap point tu. Daripada macam ni, dapat dia naik. Jadi value gradient dia akan meningkat sikit. So cara kita lukis ialah, kita lukis lah macam ni, straight. Senang ke? So velocity hal laju
graf hal laju kita terhasilkan daripada gradient graf sesaran. Dan ingat, ada satu lagi graf, tapi ini tak sangat ditekankan, iaitu graf pecutan acceleration dan masa. Okey. Untuk dapatkan graf velocity, graf hal laju, ialah kita dapatkan daripada gradient graf sesaran. Tapi untuk graf pecutan, kita akan dapatkan dia daripada gradient graf velocity. Okey, contohnya macam ni. Katakanlah value ini ialah 2 meter per second dan sini ialah 2 second. Okey, gradient dia kita tengok y2 minus y1, x2 minus x1. y2, y dia sini berapa? 2. y1 kosong, x2 2, x1 kosong. So kita akan dapat 1 meter per second. Jadi katakanlah ni 2 second, ni per time juga. So graf dia ialah, graf untuk pecutan akan jadi straight macam yang kita buat tadi. Yang untuk sesaran dia straight macam ni. Sesaran dia tadi straight macam ni. Gradient untuk velocity dia akan jadi straight. Okey, daripada sini kalau kita lukis graf pecutan dia, gradient graf ni ialah kosong sebab dia mendatar. Bila mendatar, dia adalah kosong. Senang kan? Okey, sama ni. Ni ialah graf pecutan dia. Value dia ialah 1. Nampak? Ni kosong. Untuk situasi ni, daripada ni dan sini ke sini. Okey, nampak hubungan dia? Hubungan antara graf sesaran masa ke graf hal laju masa dan graf pecutan masa. Sesaran masa ialah yang paling basic. Daripada yang basic ni, gradient graf tu, kita akan dapat graf hal laju masa. Daripada graf hal laju masa, kita dapatkan gradient dia, kita akan dapat graf pecutan masa. Okey, dapat? Okey, jadi itu saja untuk video kali ini, Pak So. Jangan, pada anda yang rasa ada sebarang persoalan ataupun cadangan ataupun maybe cara yang lagi senang untuk fahami bab ni, jangan lupa untuk komen dalam ruangan komen di bawah, ataupun nak tanya apa-apa, tanya je di ruangan komen di bawah. InsyaAllah saya akan jawabnya secepat mungkin. Okey, so jangan lupa untuk share video kali ini dengan rakan-rakan anda yang mengambil subjek fizik untuk tahun ni ataupun tahun depan, so that kita sama-sama dapat mempelajari ilmu atau memperkemaskan balik lagi bab ini. Okey, jumpa anda di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.